Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kali ini cikgu akan bawakan beberapa ulang kaji ringkas berkaitan soalan sebenar SPM 2019 yang melibatkan tajuk fungsi kuadratik. Jadi jangan lupa siapa yang belum subscribe, klik button subscribe, ringkan bell sebab selepas ini lebih banyak lagi kupasan untuk soalan-soalan sebenar SPM yang cikgu akan upload. Dan jangan lupa like dan share juga video ni. Jom kita pergi ke soalan yang pertama. Ini adalah soalan dalam kertas 1, soalan nombor 2. Okey, rajah 1 menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik dan diberi pada awak. Fungsi kuadratiknya adalah fx sama dengan p per x kuasa n tambah qx tambah r dengan keadaan p, q, r, n dan u ialah pemalar. Dan ini adalah gambar rajah yang diberi dalam soalan. Soalan yang pertama, diminta awak nyatakan nilai n. Kalau kita tengok dalam persamaan kuadratik yang diberi, nilai n adalah kuasa. Okey, kuasa kepada x. Jadi untuk mencari nilai n, awak boleh rujuk semula bentuk arm untuk fungsi kuadratik. Okey, jom kita buat bentuk arm fungsi kuadratik dulu. Kita tahu, kita dah belajar dah dekat sekolah, bentuk arm inya adalah fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini adalah bentuk arm. Okey, untuk persamaan yang melibatkan fungsi kuadratik. Jadi kita akan compare dengan persamaan fungsi kuadratik yang diberi dalam soalan. Cuba kita bina ataupun kita susun semula supaya bentuknya seakan-akan sama. Okey, kita cuba buat balik. Kalau di sini x kuasa n berada di bawah dan di sini x dengan kuasa 2 berada di atas. Jadi kita akan naikkan x kuasa n ini ke atas. Kita akan dapat fx sama dengan p x kuasa negatif n. Okey, apabila awak ada indeks, okey, berada di bahagian penyebut, awak bawa ke atas, indeksnya akan jadi negatif. Okey, yang lain kita compare qx tambah r. Okey. Bila kita dah compare macam ni, lebih mudah untuk kita jawab soalan A. Sebab dia minta awak nyatakan nilai n. Sudah tentu nilai n ini ada kaitan dengan x kuasa 2. Kenapa? Kenapa kita kaitkan dengan x kuasa 2? Bukan x kuasa 1, bukan x kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5. Dia berbalik semula kepada soalan. Dia bagi tahu ini adalah graf fungsi kuadratik. Dan apabila melibatkan fungsi kuadratik, x dengan kuasa terbesar adalah x kuasa 2. Okey, jadi kita boleh jawab dah soalan 2A. Okey, yang mana kita compare. P adalah A. Jadi x kuasa 2 sama dengan x kuasa negatif n. X kuasa 2 sama dengan x kuasa negatif n. Jadi terang-terang lagi dekat sini. Bila asas sama, maksudnya indeks dia juga adalah sama. Jadi kita boleh turunkan 2 sama dengan negatif n. Okey, asas sama, indeks mesti sama. Itu terdapat dalam hukum indeks. Okey, so asas indeksnya 2, okey, sama dengan indeks negatif n. Jadi berapakah nilai n? Ini cikgu swap lah. Okey, sebab kita ni bila kita belajar math, bila kita belajar matematik lah selalunya, yang pun boleh ubah kita akan letak di kiri, nilainya kita letak di kanan. Okey, tapi kalau awak nak terus jawab pun tak apa, awak nak kekalkan n ni di kedudukan yang asal pun tak ada masalah, tak akan tolak markah. Okey, untuk kita dapatkan n sahaja, maksudnya negatif ini kita perlu bawa ke sebelah. Makanya nilai n adalah negatif 2. Mudah sangat soalan ni. Dan kerana ini adalah soalan kertas 1, jadi 1 markah adalah untuk jawapan. Okey? So sekarang kita pergi ke soalan B. Soalan B, dia kata jika fx sama dengan sifar
dan hasil darab punca ialah R. Dia ada perkataan hasil darab punca. Okey. Kenapa cikgu pakai ni? Kenapa cikgu tak pakai highlighter? Oh, salah ni. Nampak kan? Cikgu pun nervous sebab ni soalan SPM. Nervous dia terasa. Okey, hasil darab punca ialah R. Nyatakan nilai. Okey, first dia nak nilai Q, then dia nak nilai P. Okey, apabila melibatkan hasil darab punca, maksudnya awak kena modify sedikit persamaan yang asal ini. Awak kena modify. Okey, nak modify macam mana? Ambil cikgu ajar. Okey, asalnya persamaan dia adalah Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Betul? Okey, bila awak nak libatkan hasil darab punca dan hasil tambah punca, so awak kena modify bentuk dia. Okey, nak modify macam mana? Awak kena jadikan X kuasa 2 ni nilainya 1. Okey, awak akan jadikan X kuasa 2 nilainya 1. Jika kita nak jadikan X kuasa 2 nilainya 1, maksudnya kita kena bahagikan semuanya dengan A. Betul tak? A berada di hadapan X kuasa 2. Dan kita nak jadikan X kuasa 2 ni nilainya 1. Maka kita kena bahagikan semua dengan A. Okey, jadi kita akan dapat Fx kita sama dengan X kuasa 2. A bahagi A dapat nilai 1. Tambah, iaitu ini B per A X tambah C per A sahaja. Cikgu nak buat X. Okey, C per A sahaja. Dan apabila melibatkan hasil tambah punca dan hasil darab punca, awak jumpa juga dengan satu lagi sebenarnya persamaan yang dibandingkan dengan persamaan B per A, C per A ni tau. Iaitu Fx sama dengan X kuasa 2 tolak dalam kurungan alfa tambah beta tambah alfa beta. Ingat tak? Ingat kan? Okey. So, sebelum kita pergi ke alfa tambah beta, yang mana kita tahu alfa tambah beta ini adalah hasil tambah punca. Alfa beta ini adalah hasil darab punca. Okey, sebelum kita pergi ke situ, kita perhatikan gambar rajah. Sebab dia bagi gambar rajah. Bila dia bagi gambar rajah, kita kena pakai gambar rajah. Kalau tak payah pakai, baik tak payah bagi. Betul? Dan kalau awak perhatikan, dia ada bagi satu lagi statement, iaitu dia kata Fx sama dengan sifar. Fx sama dengan sifar. Okey, baik. Sekarang cikgu akan ajar awak macam mana awak nak memanipulasikan gambar rajah awak. Okey, jadi apa step pertama yang awak kena buat? Okey, mula-mula untuk jawab soalan B, mula-mula awak perlu keluarkan A, B dan C daripada persamaan. Okey, kita ada persamaan Fx sama dengan Px negatif 2 sebab N kita dah dapat negatif 2. Oh, okey, sorry. Bila N adalah negatif 2, kalau awak perhatikan sini, sini adalah negatif N. Okey, cikgu buat nota sikit kat atas ni. N sama dengan negatif 2 kan? Kita dapat. Okey, jadi bila di atas ni negatif N, kita masukkan negatif 2. So, negatif dalam kurungan negatif 2, kita akan dapat N dia adalah 2. Okey, dalam kes ni lah. Jadi, X dia akan jadi kuasa 2. Faham tak yang tu cikgu nak cerita? Okey, kalau tak faham, cikgu tunjuk dari segi macam ni kita nak masuk dekat sini lah. Okey, jadi yang ni cikgu akan tulis negatif N dulu. Lepas tu baru kita masukkan ya. Kan tak faham pula. Okey, so ni cikgu tulis dia sebagai negatif N. Okey, tambah QX tambah R. N tadi kita dapat negatif 2. Okey, jadi Fx kita yang baharu adalah Px negatif dan kurungan N adalah negatif 2. Ni maksud cikgu. Tambah QX tambah R. Jadi kita akan dapat Fx kita adalah Px negatif tambah negatif 2. Negatif tambah. Negatif darab negatif 2. Kita dapat positif 2. Tambah QX tambah R. Okey. So, bila kita dah masukkan nilai N tadi, kita dapat betul-betul sama macam persamaan yang am. Okey, jadi kita keluarkan. A kita adalah P. Okey, kita bandingkan persamaan am ni. A kita adalah P, B kita adalah Q dan C kita adalah R. Okey, dan kita ingat kita punya persamaan am, kita boleh ubah bentuknya dalam keadaan hasil tambah punca dan hasil darab punca. Kan?
Okey, kalau awak bandingkan pula dengan persamaan untuk X kuasa 2 tolak alfa tambah beta tambah alfa beta, awak akan dapati B per A. Okey, di sini cikgu keluarkan negatif alfa tambah beta sama dengan B per A. Maksudnya hasil tambah punca adalah negatif B per A. Manakala untuk yang ini, okey, alfa beta adalah C per A. So kita boleh sentiasa manipulate kita punya kedua-dua rumus. Okey, sama ada rumus yang pertama ini, okey, ataupun rumus yang kedua. Dua-dua kita boleh manipulate bergantung kepada keadaan. So kita tengok keadaan kita yang pertama, dia kata hasil darab punca ialah R. Okey, sekarang kalau awak perhatikan dekat awak punya gambar raja, awak ada nilai untuk U dan juga negatif U. Okey, U dengan negatif U sebenarnya itu adalah nilai X apabila Y sama dengan sifar. Okey, senang cerita, kalau awak letak fx sama dengan sifar ikut pernyataan yang dibagi, kemudian let's say awak ada A, B dan C, awak buat EQN, awak akan dapati X dia tu yang pertama negatif dan yang kedua positif, nilai yang sama sebab U dengan U. Okey. Tapi dalam kes ini, kita tak boleh nak pakai lagi U dengan negatif U. Sebab apa? Okey, pernyataan di sini dia kata hasil darab punca ialah R. So, R adalah hasil darab punca alfa beta. Okey. Tapi bila awak darabkan U darab negatif U, awak dapat negatif U kuasa 2. Sedangkan awak tak tahu pun U tu apa. So, awak buat dia lebih complicated. Okey, kita boleh selesaikan dengan cara yang less complicated sebab kita tahu alfa beta sama dengan C per A. Okey, C per A. Okey, jadi R sama dengan C per A. Okey, kemudian kita boleh ubah bentuk dia C per A mengikut kita punya persamaan. C kita adalah R dan A kita adalah P. Nampak macam sama kan? Nampak macam sama. Jadi kita boleh kumpul setempat. Jadi kita bawa ke kiri. Okey, kita bawa ke kiri. Okey, kemudian kita akan dapat R tolak R per P sama dengan sifar. Yang ini kita boleh buat faktor keluar. Okey, faktor keluar dalam pada awak nak SPM, faktor keluar awak kena mahir. Okey, sebab kita akan banyak kali guna faktor keluar ni. Jadi kita faktor keluarkan R. Okey, sebab sama ada R. Okey, so kita faktor keluar. Bila kita faktor keluar R, R darab 1 akan dapat balik R. So, sini 1. Tolak. Okey, untuk kes ni pula macam mana? Sebab dia R per P. So, kat sini dia adalah 1 per P. Okey, faktor keluar maksudnya bila awak darabkan semula, awak dapat yang asal. R darab 1, awak dapat R. R darab negatif 1 per P, awak dapat negatif R per P. Sama dengan sifar. Okey, bila awak buat macam ni, automatik awak dah tahu R awak adalah sifar. Itu yang pertama. Okey, lepas tu yang kedua, awak boleh kira pula untuk P. Okey. 1 tolak 1 per P sama dengan sifar. Bila awak faktor keluar, awak dapat macam ni Okey, R sama dengan sifar. Sebab bila awak nak cari R, awak akan bawa semua yang dalam kurungan ni ke kanan. Betul tak? So, apa saja yang dibahagi dengan sifar, jawapannya sifar. Sebab tu cikgu terus conclude R sama dengan sifar. Okey. Sebaliknya, bila awak nak cari P, P duduk dalam kurungan. So, awak akan bahagikan R dulu dengan sifar. Jadi, R dia adalah sifar. Jadi, tinggal yang dalam kurungan ini sahaja yang mana kita boleh buka kurungan tu. Okey, sekarang kita boleh bawa, kita boleh asingkan yang negatif dengan positif. So, kita ada 1 sama dengan 1 per P. So, bila kita nak cari nilai P, di sini kita akan dapat, bawa ke sini. Okey, so kesimpulan di sini adalah P kita sama dengan 1. Kita jawab terus soalan nombor 2. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan nombor 2. Okey, nanti sebab kita dah kira yang ni dulu kan. Okey, nanti bila kita dah habis jawab, make sure kita tulis ini adalah jawapan untuk yang mana. Okey, untuk memudahkan pemeriksa. Sebab ini adalah jawapan untuk P, maka kita tulis di sini soalan nombor 2. Okey, B nombor 2 ini adalah jawapan dia. Okey, macam mana untuk cari Q? Q. Okey, Q berada di sini. Okey, Q adalah hasil tambah punca kalau awak perhatikan. Okey. Oh, cikgu tertinggal sesuatu dekat cikgu punya alfa beta. Cikgu tinggal X. So, awak dah jerit sedang video kan? Kau awak tak perasan yang cikgu tertinggal X.
Okey, so kita gunakan kaedah yang sama untuk cari Q sebab kita tahu Q, okay, Q ini adalah negatif. Oh, nak pakai negatif ke? Tak payahlah. Adalah alfa tambah beta. Kan? Alfa tambah beta. Okey, alfa tambah beta. Okey, kita guna kaedah yang sama. Okey, kat sini Q alfa tambah beta adalah negatif B per A. Jadi kita boleh buat negatif B kita adalah Q sama dengan negatif Q per P. P kita dah dapat. P nilai dia 1. So di sini Q sama dengan negatif Q per 1. So bila kita darab bawa ke sini kita akan dapat Q sama dengan negatif Q. Okey, boleh bawa ke kiri. Jangan awak pergi bahagi pula. Mati Q tu nanti. Sebab ni ada negatif kan. So awak bawa ke sebelah. Awak akan dapat 2Q sama dengan sifar. Okey, kemudian nak cari Q sahaja. So sifar bahagikan dengan 2. Awak akan dapat jawapan last dia sifar. Jadi terus dapat jawapan untuk Q. Okey, soalan B1 terus dapat jawapan untuk Q. Okey, tetapi macam cikgu cakap tadi, awak boleh juga guna U untuk kes yang ini. Sebab U, okey, awak boleh gunakan U. Kalau awak tengok dalam skema dia pakai U. Okey, so macam mana awak nak pakai U ni? Awak akan gantikan U dekat sini. Okey, alfa tambah beta. Maksudnya awak akan guna U tambah negatif U. Okey, yang mana direct boleh terus dapat jawapan dia Q sama dengan sifar. Okey, ini alternatif. Alternatif. Sebab biasa bila, kenapa cikgu tulis macam BI tapi BM? Okey, sebab biasanya bila kita exam, selalunya bila kita dah buat satu tu jalan dia begitu, jalan yang kedua kita akan ikut jalan yang first. Betul tak? Itu standard lah, biasalah. Okey, tapi kadang-kadang mungkin kita boleh jadi kreatif. Betul tak? Okey, so dalam kes ini kita akan dapat, okey, kita boleh pakai Q sama dengan alfa tambah beta. Dan kita tahu sini adalah alfa dan sini adalah beta. Kan? Sebab dia adalah punca. Punca ni adalah nilai X. Jadi dua nilai X itu adalah negatif U dan U. Okey, so dia masukkanlah kat sini. Alfa negatif U tambah beta adalah U. So kita dapat negatif U tambah U dapat sifar. So Q sama dengan sifar. Jawapan yang sama, cuma jalannya yang berbeza. Kedua-dua ini tetap memberikan awak satu markah untuk P dan satu markah untuk jawapan Q. Okey? So senang aja sebenarnya. Mungkin yang susahnya sebab dia kurang huruf. Dia kurang nombor, dia banyak huruf. Betul tak? Perasan tak? Dia kurang betul huruf. Ada nombor ke? Kurang nombor. Ada nombor ke? Tak ada nombor sangat. Dia banyak huruf aja kat situ. Dan bila banyak huruf, okay, mentality kita akan rasa benda ni susah. Terus nak keluar daripada dewan exam. Okay, so tak boleh macam tu. Kita kena sentiasa relatekan dengan apa yang kita dah belajar. Sebab soalan takkan tanya yang pelik-pelik. Dia akan tanya soalan yang awak dah pernah belajar. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Lepas saja kita jumpa soalan nombor 2 yang sangat banyak huruf, kita jumpa soalan nombor 3 yang juga masih lagi tentang fungsi kuadratik. Ini namanya hentakan berganda-ganda. Okey. Soalan nombor 3. Apa dia kata? Graf fungsi kuadratik. And then dia bagi fungsi. Kalau perasan, dia ada kuasa 2, ada kurungan. So, yang first come dalam kepala awak, bila awak nampak bentuk macam ni adalah penyempurnaan kuasa 2. Completing the square. Okey, mempunyai titik maksimum. Ya, ini dia buktinya. Ini dia buktinya. So, ini adalah membuktikan bahawa persamaan fungsi kuadratik kita ni mestilah dalam keadaan penyempurnaan kuasa 2. So first, dia suruh awak cari nilai H. Okey. Kita kena slow-slow buat soalan ni. Sebab ada orang yang dia rasa penyempurnaan kuasa 2 ni a bit tough. In fact, ada juga kakak-kakak dan abang-abang awak yang sudah pun masuk ke matrikulasi, yang dah sambung belajar tapi berdepan semula dengan penyempurnaan kuasa 2, dia rasa benda ni tough. Okey. Walhal sebenarnya simple aja penyempurnaan kuasa 2 ni. Mungkin nama dia je gah kat situ. Okay, first sekali kita compare dengan bentuk general penyempurnaan kuasa 2. Okay, kalau siapa yang tak ingat, yang dah lupa,
secara amnya bentuk penyempurnaan kuasa 2 adalah Fx sama dengan Ax tolak H kuasa 2 tambah K. Okey. H ni apa? H ini adalah dia punya paksi simetri. Macam tu. Okey, dia akan memberikan awak nilai paksi simetri. Okey. Kemudian K ini akan memberikan awak nilai sama ada maksimum ataupun minimum. HK akan memberikan awak nilai titik maksimum ataupun titik minimum. Itu maksud dia. Okey. Bergantung pada soalan lah. Kalau ada graf senyum, A ni positif, maksudnya dia akan berikan awak nilai titik minimum. Kalau A tu negatif, dia akan bagi awak nilai titik maksimum. Okey. So kita akan compare. Kita tengok dalam kita punya soalan, bentuk dia adalah Fx sama dengan 3 dalam kurungan 2H tolak X tolak 1 kuasa 2. Okey, sekarang ni je saja nak kelirukan awak. So, please kembangkan dulu. Kembangkan dulu. Okey, kembangkan dulu. So, kembangkan. Bila awak kembangkan, awak akan dapat 3 darab 2H, 6H. 3 darab negatif 3 tolak X kuasa 2. So, awak akan dapat negatif 3. X tolak 1 kuasa 2. Dalam ni tak payah kembang. Ini adalah penyempurnaan kuasa 2. Jangan kembang, awak akan menyukarkan diri sendiri. Sebab markah 3 je. Markah 3 je. Okey? So, nampak tak? Hampir sama tapi belum serupa. Jadi, susun semula supaya bentuk dia sama dengan bentuk yang am ini. So, cikgu akan susun. Okey, Fx sama dengan, tengok, X kuasa 2 dengan A ni duduk depan. So, kita duduk depan. Negatif 3. X tolak 1 kuasa 2. Salin balik yang kat depan dia ni. Tambah 6H. Jangan yang tertinggal pula. Okey. So, nampak tak? Sekarang, A awak adalah negatif 3. A negatif 3. A yang negatif maksudnya bentuk graf awak adalah graf sedih. Okey. Jadi, awak ada titik maksimum. Sebab itu di sini titik maksimum. Okey. So, awak nak tahu titik maksimum. 1H tolak 10. Okey. Titik maksimum, titik minimum, semuanya awak boleh dapat daripada H dan K. Okey. Awak boleh dapat titik maksimum dan titik minimum daripada H dan K. Okey. Sekarang ni awak akan buat kerja-kerja perbandingan. Okey. So, awak akan buat kerja-kerja perbandingan sekarang. Kalau awak perhatikan, dalam kita punya persamaan yang dah siap ini, okey, ini adalah nilai A, ini adalah nilai H, dan ini adalah nilai K. Betul? Betul. Okey. So, nilai H adalah 1. Okey, bila kita banding, dekat dalam kita punya persamaan ini, H kita adalah 1. K kita adalah 6H. Okey, yang dia bagi titik maksimumnya adalah 1 dengan H tolak 10. Jadi, nampak tak sama? 1 boleh tak cari H sekarang? Boleh. Mestilah boleh. Okey, so kita dah boleh cari H. Baru keluar huruf A kat situ. Jadi, untuk cari H, okey, awak samakanlah. Tengok, 1 dah sama. Sekarang awak kena samakan yang belakang. Sebab kedua-dua ni adalah nilai untuk K. Okey, jadi sekarang 6H sama dengan H tolak 10. Bawa. Nak bawa mana? Nak bawa mana? Bawa lah yang ni. Okey, bawa lah yang H ni pergi sebelah. Boleh bawa pergi sebelah. 6H akan tolak H. Tinggal 5. H sama dengan negatif 10. So, H sama dengan negatif 10 bahagi 5. Awak dapat negatif 2. Jadi, nilai H awak adalah negatif 2. Cikgu punya tak betul ni bentuk graf. Ini just nak bagi idea je ya. Bukan bentuk sebenar ya. Nanti kan kata, cikgu ini negatif 2 graf cikgu duduk atas. Janganlah begitu. Okey, so ini jawapan untuk soalan A. Cikgu lupa lah. Cikgu tak garis seperti tadi jawapan cikgu kan. Kali ni cikgu garis. Tak ada cited sangat. Tak bergaris jawapannya. Okey, kita pergi ke soalan B. Apa dia kata? Dia nak jenis punca. Ingat ya, punca adalah nilai X. Punca adalah nilai X.
Okey, so bagi fx sama dengan sifar. Jadi kita akan buat fx sama dengan sifar. Fx kita adalah, golek nak jatuh kertas. Okay, soalan B. Fx kita adalah, fx, ambil yang kita dah modify comel ni. Okay, sama dengan negatif 3 x tolak 1 kuasa 2 tambah 6. H kita berapa? H kita negatif 2. Soalan A akan relate dengan soalan B. Ingat itu. So, H kita adalah negatif 2. Jadi, masukkan negatif 2 di sini. Kemudian, kembangkan balik. Baru kita nak guna kembangkan semula. Jadi, kita kembangkan semula supaya kita dapat dalam satu bentuk yang general. Dan kita boleh tekan EQN untuk cari X. Okey. Okey, so kita akan kembangkan. Yang di sini negatif 3. Okey, ini kaedah mengembangkan tanpa perlu kembangkan. Biasa kita akan buat, okey, untuk X tolak 1 kuasa 2, kita akan buat X tolak 1, X tolak 1. Ada betul? Betul kan? Lepas tu kita pun kembangkanlah. X darab X, X darab negatif 1, negatif 1 darab X, negatif 1 darab negatif 1. Tapi dia ada shortcut. Okey, dia ada shortcut untuk buat. Caranya begini. Buat kurungan. Sebab dia dalam kurungan kan. Kuranglah dia. Sebab ada negatif 3 kat luar. Okey. Kita buat X dulu. X kuasa 2 kita dapat X kuasa 2. Kemudian kita buat yang negatif 1. Negatif 1 kuasa 2 kita dapat positif 1. Okey. Next step. Kena careful. Okey. X darab dengan negatif 1. Awak dapat negatif X. Repeatedly tulis negatif X. Okay, tadi dapat negatif X kan? Bawah tu tulis lagi sekali negatif X. Dan tambahkan kedua-dua ini. Negatif X tambah negatif X. Awak dapat berapa? Awak dapat negatif 2X. Dah siap kembang. Macam itulah. Kalau cek dapat sama, okey? Tambah, okey, buat ini pula. 6 darab negatif 2, kita dapat negatif 12. Okey, sekarang kembangkan lagi. Okay, 3 darab X kuasa 2. Kita dapat negatif 3X kuasa 2. Negatif 3 darab 1 dapat negatif 3. Negatif 3 darab negatif 2X. Kita dapat positif 6X. Positif negatif. Negatif 12. Okey, kumpulkan yang sekufu. Sama jenis. Okey, kumpulkan yang sama jenis. So, ini kita dapat negatif 3X kuasa 2. Tambah 6X. Okey, negatif 3, negatif 12. Kita dapat negatif 15. Fx. Okey, nampak tak? Nampak tak? Kita dah boleh tekan EQN. Tapi, okey, perhatikan dekat sini. Kalau kertas 2 lah, kertas 1 cikgu tak pasti. Okey, sebab ni markah dia sikit aja. Kat sini kita ada 1 markah. So, kita ada baki lagi 2 markah untuk dapatkan nilai X1 dan X2. Okey, tapi jika di dalam kertas 2 dan amalkan je lah, tak kisahlah kertas 1, kertas 2. Make sure awak punya persamaan dalam bentuk termudah dan baru tekan EQN. Memanglah bila awak dalam keadaan macam ni, awak tekan EQN, awak akan dapat jawapan yang sama tau. Tapi bila awak buat dalam bentuk termudah, awak menyelamatkan 1 markah. Ingat itu Ingat itu. Okey, so kena buat dalam bentuk termudah. Sebab kalau perhatikan 3, 6, 15 semua ada dalam sifar 3. Okey, jadi kita buat dalam bentuk termudah dulu. Fx kita bahagi semua dengan 3. Di sini kita akan dapat negatif X kuasa 2. Okey, tambah 2X tolak 5. Kita bahagi dengan 3. Okey. And then, kita dah tahu Fx kita ni sama dengan sifar. Maksudnya, barulah kita boleh buat negatif X kuasa 2. Tambah 2X tolak 5 sama dengan sifar. Baru boleh pakai EQN. Itu dia. Nak pakai EQN, Fx mesti sama dengan sifar. Kalau tak sama dengan sifar, tak boleh. Suka-suka hati aja. Ini sebab soalan bagi tahu sama dengan sifar kan. So, kita samakan dengan sifar. Barulah tekan EQN. Okey, so jom kita buat EQN. Guna kalkulator awak punya cara. Tekan sampai dapat. So, masuk nilai A. A kita adalah negatif 1. Masuk nilai B. 2, masuk nilai C, negatif 5. So, berapa nilai X yang pertama? Tak dapat jawapan. Okey, bila tak dapat jawapan, jangan gelabah. Tengok balik soalan. Dia nak jenis punca. Bila dia nak jenis punca, maksudnya kita akan pakai
B kuasa 2 tolak 4 AC dan kita akan tentukan sama ada ianya adalah lebih besar daripada sifar, ianya adalah kurang daripada sifar ataupun ianya adalah sama dengan sifar. Bila jadi macam ni, automatik ianya bukan sama dengan sifar. Itu yang first awak boleh tahu. Okey? Bila awak try buat pakai EQN dan awak tak dapat nilai, dia jadi begini. Okey, dapat begini. Bukan awak salah, no. Awak dah eliminatekan satu jenis punca. Maksudnya, dia bukanlah punca yang nyata. Yang sama. Okey? Kalau siapa yang dah tak ingat, mesti ni cikgu buat recap untuk jenis-jenis punca. Okey, kita ada 3 jenis punca. 3 punca. Okey, itu yang pertama. Kita ada puncanya apabila B² minus 4AC, kita dapat lebih besar daripada sifar. Ini kita panggil dia nyata dan berbeza. Okey, kita panggil dia dua punca nyata yang berbeza dan berbeza. Okey, yang kedua, apabila awak ada B² minus 4AC less than 0. Yang ini tiada punca. Tak ada hala tuju. Tiada punca. Dan yang ketiga, apabila B² minus 4AC awak dapat sama dengan sifar. Yang ini biasanya kita boleh dapat EQN. Okey. Kalau kita dapat ini, maksudnya dia adalah punca, dua punca nyata dan sama. Ya Allah, melanggar-langgar notanya. Okey. So ingat kita ada 3 jenis punca, sama ada B² minus 4AC sama dengan sifar, lebih besar daripada sifar ataupun kurang daripada sifar. Bila sama dengan sifar, punca nyata dan sama. Lebih besar daripada sifar, nyata dan berbeza. Kurang daripada sifar, tiada punca. Buruklah macam ni. Tak suka pula cikgu tengoknya. Ya Allah. Okey, so sebab sama dengan sifar ni kita tak dapat, maka kita eliminatekan dia. Kita buat dalam bentuk B² minus 4AC. Kita tengok nilai dia dapat berapa. Jadi kita akan keluarkan A, B dan C dulu. A kita negatif 1, B kita 2, C kita negatif 5. So kita akan pakai B kuasa 2 tolak 4 AC. Jangan samakan sifar, jangan buat lebih besar, jangan sebab kita tak tahu punca. Kita nak tahu punca. So kita just buat, masukkan saja. So B² 2 kuasa 2 tolak 4. A kita adalah negatif 1, C kita adalah negatif 5. So selesai pakai kalkulator. Okay, kita selesaikan pakai kalkulator. 2 kuasa 2 tolak 4 dalam kurungan negatif 1 dalam kurungan negatif 5. Kita akan dapat jawapan dia negatif 16. Okay, kita akan dapat jawapan dia negatif 16. Negatif 16 ini awak perlu buat kesimpulan. B kuasa 2 tolak 4 AC kita kurang daripada sifar. Okay, faham? Negatif 16 maksudnya dia kurang daripada sifar sebab dia negatif kan. Lepas tu barulah kita pergi ke titik bertindih 3. Okey, so kesimpulannya di sini dia tanya jenis punca. Jadi kita punya fungsi kuadratik ini tiada punca. Okey, itu sahaja. Tapi mesti show yang ini. Mesti show yang itu. Okey, so di sini kita dapat 1 markah. Dan oleh sebab kita tak ada nilai X1 dan X2, maksudnya kita punya fx bentuk termudah juga ada 1 markah. Okey, so total 3 markah untuk soalan nombor 3. Okey, soalannya adalah soalan yang ke-9. Jalan kerja, cikgu tak pastilah. Kalau kita baca soalan, nampak macam panjang. Okey, so soalannya diberi bahawa persamaan kuadratik. Okey, Px kuasa 2 tambah 5Qx tambah 4 sama dengan sifar mempunyai 2 punca yang sama. 2 punca yang sama maksudnya B² minus 4AC equal to 0. Okey, manakala persamaan kuadratik Hx kuasa 2 tolak X tambah P sama dengan sifar tiada punca. Maksudnya yang ini less than 0. Okey, dengan keadaan P, Q dan H ialah pemalar. Ungkapkan julat Q dan sebutan H. Julat, bila dia bagi julat, maksudnya dia akan ada bentuk inequalities, ketaksamaan, sama ada less ataupun greater. Okay, itu satu benda yang kena datang dalam pemikiran kita lah. And then dalam sebutan H, maksudnya dia nak Q, tak kisahlah, yang begini ke H, tu maksud dia.
Okay, so jangan gelabah bila dapat soalan macam ni. Buat satu-satu. Okay, ingat ya, buat satu-satu. Sebab cikgu percaya awak faham soalan, tapi bila awak tengok terjam, awak tak tahu mana satu awak nak start dulu, betul tak? Okay, so kita buat satu-satu. Kita pergi yang atas dulu. Dia bagi Px kuasa 2 tambah 5 Qx tambah 4 sama dengan sifar. Dan dia kata dua punca yang sama. Okey, kita buat dalam bentuk A. Kita boleh keluarkan A, B dan C. Sebab kita nak pakai B squared minus 4AC. So, kita buat dalam bentuk tu dulu. Sebab awak perhati sini, Px kuasa 2. Kita boleh kembang. Boleh jadi P kuasa 2, X kuasa 2. Tambah 5QX tambah 4 sama dengan sifar. Barulah kita dapat nilai untuk A, B dan C. Baru keluarkan. Kan, buat satu-satu. So, A kita sama dengan P kuasa 2. B kita sama dengan 5Q. C kita sama dengan 4. So, dia kata dua punca yang sama. Maksudnya, B kuasa 2 minus 4AC sama dengan sifar. Ini adalah rumus untuk dua punca yang sama. Okey, dan masukkan. Okey, masukkan B kuasa 2. Maksudnya, awak ada 5Q kuasa 2 tolak 4. A kita adalah P kuasa 2. And then C kita adalah 4 sama dengan sifar. Okey, kembangkan. 5 kuasa 2 dapat 25 Q kuasa 2. Tolak 4. Satu-satu. P kuasa 2 darab 4. 4 P kuasa 2 sama dengan sifar. 25 Q kuasa 2. Yang ni boleh selesai lagi. Jadi negatif 16. P kuasa 2 sama dengan sifar. Nampak tak kita tinggal Q dengan P tak boleh selesai. So asingkan yang negatif buat pergi sebelah. Jadi di sini kita akan dapat 25 Q kuasa 2 sama dengan 16 P kuasa 2. Jadikan ini persamaan yang pertama. Okey, jadikan dia persamaan yang pertama. Oh, persamaan serentak ke? Mungkin. Idea dah ada, tapi kita kena tunggu dulu. Buat satu-satu. Okey, next kita nak jawab soalan yang seterusnya. Jangan lupa garis supaya pemeriksa tak rasa annoying tengok jalan kerja yang bersepah-sepah. Jadi garis. Okey, next step. Dia bagi persamaan kuadratik lagi satu tiada punca. Jadi di sini awak gunakan Hx kuasa 2 tolak X tambah P sama dengan sifar. Okey, dah cantik dalam bentuk yang boleh kita dapatkan A, B dan C. So sini A, ini negatif 1 akan jadi B dan P akan jadi C. Jadi keluarkan. Okey, A kita adalah H, B kita adalah negatif 1 dan C kita adalah P. Okey. Then, kita akan pakai B squared minus 4AC tiada punca. Maksudnya less than 0. Kita akan pakai B kuasa 2 tolak 4AC kurang daripada sifar. Ini adalah untuk tiada punca. Ini adalah untuk tiada punca. Ingat. Terjek kelabu cikgu punya video. Okey. Next step. Kita masukkan nilai B 4 dan AC. Oh, bagus dia elok balik. Risau cikgu kan, lama-lama terbiur kelabu kan. Tak nampak awak kan. Okey, B kita adalah negatif 1 kuasa 2 tolak 4. A kita adalah H. C kita adalah P kurang daripada sifar. Okey, so negatif 1 kuasa 2 dapat 1 tolak 4. Di sini adalah PH ke HP. Lantak. Mana satu pun boleh. Tapi biasanya kita akan letak huruf yang sampai dulu dalam alfabet A, B, C, D, E, F, G sampai Z tu. Kita letak yang tu dulu. Okay. So di sini adalah 1 tolak 4 HP less than 0. Okay. So kita ada H, kita ada P. Dan kita tengok sini kita ada 16 P kuasa 2. So kita akan ikut macam sebelah. Okay. Kita akan asingkan H dan P supaya senang nanti kita nak guna. Okey. So kita asingkan dulu. Kita bawa dia pergi sebelah sebab dia negatif. So sini jadi 1 less than 4 HP. Okey, ingat simbol jangan tukar melainkan awak bahagi dengan negatif. Kalau setakat awak bawa aje, jangan ditukar simbolnya. Okey. Okey, sekarang kita nak asingkan P dengan H. Suka hati awak sebenarnya.
kalau awak nak P sahaja, maksudnya awak kena jadikan 4 tu duduk dengan H, bahagi ke sebelah. Okey, kalau awak nak H saja, so 4 tu akan duduk dengan P dibahagi ke sebelah. Okey, tapi dalam kes ni sebab kita nak P saja, supaya nanti ideanya kita boleh masukkan P tu dekat sini dalam bentuk ada sebutan H. Itu idea kita. Jadi kita asing, dia akan jadi bila 4H ni bawa pergi sebelah, so di sini akan dapat 1/4H less than P. Maksudnya P lebih besar daripada 1/4H. Jadikan yang ni persamaan yang kedua. Okey, sekarang kalau awak masukkan nilai P di sini, awak akan dapat nilai Q dalam sebutan H. Sebab sini P dibagi 1/4H. Tapi kita tak boleh simply pakai tau. Sebab apa? Dia ada tanda inequality ni, ketaksamaan. So dia prohibited. Daripada kita selamba je tukar. So option yang lain, kita masukkan yang ini ke dalam ni. Okey, yang ini kita akan masuk ke dalam ni. So kita kena ubah benda ni sekarang sebab ini adalah P kuasa 2. Kita nak dia dalam P sahaja dan kita boleh masukkan. So kita akan modify persamaan yang pertama. Okey, so kita tulis kat sini sebab dia daripada persamaan yang pertama juga. So kita buat di bawah saja. Kita tulis susun semula 1. Okey, susun semula 1. So persamaan awak yang pertama adalah 25Q kuasa 2 sama dengan 16P kuasa 2. Kita nak P saja, so galihkan 16 dulu. Awak akan dapat P kuasa 2 sama dengan 25Q kuasa 2 per 16. Okey, cikgu buat bentuknya begini sebab cikgu tak nak selalunya kita biasa pandang kanan tu sebagai nilai kan, kiri tu sebagai dia punya pemulih upah. Sebab tu lah. Okay, sebab kita nak P saja, so P tu cikgu letak di belah kiri lah. Sebenarnya sama je, letak P sini pun boleh, tak ada masalah. Okey, so macam mana nak jadikan P sahaja? Awak kena punca kuasakan semua. Kena punca kuasakan semua. Tapi kena ingat satu benda. Bila awak punca kuasakan semua, nilai akan jadi plus minus. Okey, sekarang kita ada nilai kat sini kan. So nilai ini 25 dengan 16 ni bila dipunca kuasakan dia akan dapat plus minus. Kalau setakat P dengan Q ni punca kuasakan jadi P saja. Q pun jadi Q saja. Tapi nilai nombor dia akan jadi plus minus. Okey, so P kuasa 2 bila dipunca kuasakan, okey semua ni kita punca kuasakan. Okey, so P akan jadi P saja. 25 dengan 16 kalau awak buat punca kuasa. Okey, punca kuasa dalam kurungan. Uish, bateri habis tu. 25. Ui, sedih lah. Ya Allah, serius lah. Banyak kali dah cikgu pakai kalkulator ni. Ui, sedih betul. Tak apa, manual. Punca kuasa 25, oh sedihnya. Adalah 5. Punca kuasa 16 adalah 4. So, plus minus jangan lupa sebab ni adalah nilai. And sini Q. Dan barulah kita masuk ke dalam nombor 2. Okey, numberingkan dulu benda ini sebagai persamaan yang ketiga. Okey, dan barulah step yang seterusnya. Bagi comel dulu. Mari kita cek bateri kalkulator. Siapa tahu PM cikgu. Wih, sedih. Habis bateri. Ya Allah, tak sampai setahun je beli. Okey, so kita akan masukkan nilai P kat sini. Kita ambil P yang positif dulu. Betul lah. Kita ambil yang positif dulu, masuk sini. Lepas tu kita ambil yang negatif pula. So, di sini kita ada, kita tulis, masukkan 3 ke dalam 2. Kalau tak guna perkataan masukkan, awak guna perkataan gantikan pun nice. Cantik dah. Okay. So, kita punya 2 adalah 1/4H kurang daripada P. Ambil P yang positif dulu. 5/4Q. Okay. Kemudian macam mana kita nak jadikan Q dalam sebutan P. Tengok balik soalan. Q dalam sebutan P. Maksudnya semua kita kena alih ke kiri. Tinggalkan Q je sorang-sorang. Okay. So, kita alih semua ni ke kiri. Maksudnya 1/4 kita kena bahagi dengan 5/4. Nampaknya cikgu kena kira secara manual. Okey, so bila kita bahagi letak ke kiri, maksudnya 1/4H bahagi. So, dia akan jadi darab 4/5. Kena terbalik lah. Okey, kurang daripada Q. Tak ada melibatkan negatif ataupun positif punya, tak ada melibatkan negatif punya pembahagian. Jadi, tak perlu tukar simbol.
So di sini kita akan dapat 4/20H. Okey, 1 darab 4, 4H darab 5, 20H. Kurang daripada Q, kecilkan, awak akan dapat 1/5H kurang daripada Q. Ini julat Q yang pertama. Ya Allah, cikgu kira manual. Kalau salah beritahu Okey. Okey, dan kita masukkan yang kedua pula. Yang kedua, nilai dia dalam bentuk negatif. Okey. So 1/4H kurang daripada, sekarang ni negatif pula, negatif 5/4Q. So negatif, ingat negatif, bila negatif dia akan berubah simbol. Okey, bila negatif dia akan berubah simbol. So bila kita bahagi dengan benda yang negatif, sini akan jadi 1/4H darab dalam kurungan negatif 4/5 sebab cikgu buat darab. And then simbol ubah jadi Q sebab kita bahagi dengan negatif. Okey, simbol akan berubah. Jadi di sini awak akan dapat negatif 4/20H kurang besar daripada Q. Kecilkan, dapat negatif 1/5H lebih besar daripada Q. Okey, persoalannya nak letak dan ke atau. Tu persoalan yang kedua. Jawapan dah dapat ni. Tapi nak letak jawapan tu, nak kena tahu ni dan ke atau. Okey, kita boleh laka-laka sebenarnya. Laka-laka. Kita boleh laka-laka dia punya keadaan. Okey, keadaan dalam bentuk graf lah. Okey, so kalau cikgu laka-lakarkan, graf kita adalah dalam bentuk begini. Sebab tu kadang-kadang kan soalan dia bagi markah tau untuk lakaran graf ni. Kadang-kadang lah. Okey, so kita tahu dia adalah positif. Okey, A dia positif. A, dua-dua belah A pun positif. So dia senyum, graf senyum. And then sini ada satu, naik satu kan. Okey, so yang belah sini, ya Allah, sebenarnya tak payah buat paksi ni. Kalau awak lakar tak payah buat paksi Y tau. So kalau awak buat paksi Y, nanti dia jadi tak boleh sebenarnya. Okay, sebab itu kisah lain. Kedudukan dia pada paksi Y, dia duduk kat atas Y ke, sebelah Y ke, bawah Y ke, itu dah kisah lain. Okay, so kita just tanda je sini negatif 1/5H. Yang di sini adalah 1/5H. Okay, kemudian dia kata Q lebih besar daripada 1/5H. Maksudnya Q kat sini, betul tak? And then yang ini Q lebih kecil daripada negatif 1/5H. So dia dekat sini. Okay, seriously serious talk, benda ni kadang-kadang ada markah tau. So kalau idea ni datang dalam kepala awak, lukis lah, markah kot. Okay, so tengok keadaan dia, dia tak bertemu. Bila dia tak bertemu, apa yang tak bertemu tau, yang lorek ni tak bertemu. Bila tak bertemu, maksudnya di tengah-tengahnya adalah or, atau. Kalau dia bertemu, dia duduk dalam, ianya adalah dan. Okay, so awak buat kesimpulan. Okay, kesimpulan untuk semua jawapan awak. Nampak tak? Nampak. Kesimpulannya, okay, awak susun yang ni dulu. Q, ambil yang negatif yang dulu. Q adalah kecil daripada negatif 1/5H atau okay, Q lebih besar daripada 1/5H. Ini adalah jawapan yang terakhir. Okay, graf ini akan menentukan perkataan di tengahnya atau dan. Atau dan lain macam. Okay, so berapa markah? Oleh kerana ini adalah soalan kertas 1, jadi bila lengkap begini, awak akan terus dapat 3 markah. Okey, awak akan terus dapat 3 markah. And then markah untuk B2 dan B1 adalah bergantung kepada skema. Kadang-kadang skema boleh bagi sebab dia lebih pada penggunaan rumus tau. So kat sini awak guna rumus yang pertama sama dengan sifar, awak masuk. Kadang-kadang dia boleh bagi sini sebagai B1. Okey, ini sebagai B1 dan ini juga adalah sebagai B1. Kan? Okey, untuk B2 pula, dia boleh bagi markah pada bahagian awak letakkan ataupun awak masukkan nilai untuk P ke dalam Q ni, ataupun nilai untuk Q ke dalam P. Okey, yang ni dia boleh bagi markah B2. And then cara awak nak susun, itu yang akan memberikan awak 3 markah. Okey, so itu sahaja sebenarnya soalan yang melibatkan fungsi kuadratik pada paper SPM 2019. Jika ada cikgu salah di mana-mana,
tolong inform pada cikgu. Okey. So cikgu rasa tak senang dan tak susah pun. Dia lebih pada so-so lah soalan ni. Tak trik sangat lah. Okey. Cuma mungkin jalan kerja untuk nombor 9 ni panjang gila kot. Tapi 3 markah. Oh, apa itu? Kan? Okey. So, jangan lupa macam biasa, soalan-soalan SPM ni kena banyakkan latihan sebab kadang-kadang bentuknya lebih kurang sama untuk setiap tahun. Dan share video cikgu ni supaya setiap ulang kajian kita buat sampai dekat semua calon-calon SPM yang lain. Okey? Terima kasih dan jangan lupa nantikan video-video cikgu untuk bab-bab topikal SPM 2019 yang seterusnya. Terima kasih.